Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sadaqallahul azim. Yang diraihkan saudara-saudara pimpinan Masjid Tuanku Mizan ini, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, yang dimuliakan teman-teman yang dapat mengusungkan masa untuk datang ke tempat ini untuk duduk dalam majlis ini, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang terhad hingga 2-3 minit sebelum azan zuhur nanti, insya-Allah saudara, kita tengok sikit beberapa aspek dalam kehidupan kita. Saya nak ajak saudara-saudara bersama-sama tengok beberapa aspek dalam kehidupan kita yang aspek ini bagi saya merupakan satu isu yang besar. Bukan saja isu yang besar pada masa ini, bukan saja isu yang besar 20 tahun yang akan datang, bukan saja isu yang besar 50 tahun yang akan datang, tapi isu yang mengaitkan intergenerational konflik problem yang akan berlaku dalam masyarakat Islam kita di Malaysia atau di dunia di mana juga. Yang saya kaitkan tuan-tuan, yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dalam masa yang terhad ini ialah mengenai satu fenomena yang saya perhatikan. Saya dah pergi kuliah, duduk dalam rostrum, menggunakan rostrum seperti ini dah hampir 40 tahun. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah muslimat, kuliah di Brunei, kuliah di Singapura, di selatan Thailand, di Indonesia, di Australia, di England, di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, satu perkara yang jelas dalam kehidupan kita sekarang yang saya nak share dengan tuan-tuan pada hari ini, apa dia? Perkara itu ialah hilang minat terhadap agama. Hilang minat terhadap agama. Saya tak tahu saudara setuju dengan tak setuju dengan saya bila saya mengatakan tajuk yang saya nak pilih ini, hilang minat kepada agama. Saudara, dan hilang minat kepada agama itu in particular for the young people. Tapi tidak discount hilang minat agama pada mereka yang sudah dewasa, pada mereka yang sudah tua macam saya, pada mereka yang akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun masih kedapatan elemen atau unsur-unsur hilang minat kepada agama. Saudara-saudara dalam Allah yang berbahagia sekalian, kenapa saya katakan hilang minat kepada agama ini? Sebab saudara-saudara, saya dapati dan teman-teman lain pun mendapati, para da'i yang lain, penceramah yang lain, pengkuliah yang lain, termasuk penceramah-penceramah selebriti pun mengakui terdapatnya satu keadaan, terdapatnya satu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Apa dia?
apa yang disebut sebagai hilang minat kepada agama. Saudara-saudara, kalau saya hilang minat memancing, it has been your hobby for a couple of years, but somehow, for some reason, hilang minat kepada memancing, tak apa lagi. Hilang minat shopping, tak apa lagi. Ada orang suka buat window shopping, pergi IOI Mall, City Mall dan sebagainya, pergi kepada satu tempat ke satu tempat, satu unit ke satu unit, memperhatikan barangan-barangan baru, produk-produk baru, tuan-tuan, walaupun tidak dibeli, tapi mata kita memandang sudah cukup untuk memuaskan kehendak kita nak lihat produk-produk baru, barang-barang baru. Kalau hilang minat untuk shopping, itu pun tidak merupakan masalah besar kepada kita. Tuan-tuan, hilang minat misalnya, tuan-tuan, hilang minat. Kalau selama ini kita golfers, kita main golf, for some reason, tuan-tuan, hilang minat kepada golfing, itu pun tidak menjadi masalah kepada kita. Apalagi tuan-tuan, hilang minat. Kita selalu makan luar, bawa anak, bawa isteri, tapi for some reason, mungkin ada satu peristiwa yang tidak baik berlaku, hilang minat untuk bawa anak, bawa isteri dimakan luar, tom yum ke, makan seafood ke, makan apa-apa pun, tuan-tuan, dalam restoran-restoran yang kita pilih. Yang satu masa dulu, we frequent the restaurant, kadang-kadang weekly, kadang-kadang monthly, tetapi hilang minat sekarang. For some reason, hilang minat, kita lost interest. Tak apa lagi, tuan-tuan, tak ada masalah lagi. Hilang minat buat gardening misalnya di rumah kita. Saya faham, tuan-tuan, di Putrajaya ni, walaupun tak ada tanah dan sebagainya, tuan-tuan kebanyakan diam di apartmen, tapi masih ada lagi, tuan-tuan, masih ada lagi teknik-teknik baru yang digunakan. Saya pergi tengok Malacca Mall, tuan-tuan, teknik macam mana mereka menanam sayur, tuan-tuan, teknik menggunakan satu teknik teknologi yang baru. Kalau misalnya kita hilang minat gardening, hilang minat menanam sayur dan sebagainya, tak apa lagi. Tapi kalau hilang minat kepada agama, kesannya, tuan-tuan, kesan-kesannya sangat-sangat suicidal. Kesannya, tuan-tuan, sangat-sangat negatif dan akan mempengaruhi kehidupan kita hari ini, 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, dan akan lihat anak-anak kita terutamanya. Macam mana tumbuhnya anak-anak nanti kalau hilang minat kepada agama. Nombor 3, tuan-tuan, kenapa saya kata hilang minat kepada agama? Saudara, sejak dibuka semula surau dan masjid, boleh katakan setiap malam, setiap subuh, hari Sabtu, hari Ahad, saya dijemput untuk memberikan ceramah kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah muslimat dan sebagainya. Saudara-saudara, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, ya, alhamdulillah sudah dibuka. Masjid sudah dibuka, surau sudah dibuka, dan membolehkan anak-anak muda pun datang ke surau dan ke masjid. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, daripada lebih 20 surau, 20 masjid yang saya pergi, 20 surau, 20 masjid yang saya bagi kuliah, 20 surau, 20 masjid yang saya bagi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Saudara, tengah-tengah berkuliah tu biasanya saya berhentikan dalam 1 minit. Saya berhentikan 1 minit, saya minta yang hadir dalam kuliah itu, tuan-tuan dan puan, renung sebelah kanan, pandang sebelah kiri, pandang depan, pandang belakang, angkat tangan kalau ada nampak anak muda berumur 15 tahun sampai kepada 20 tahun. 15 tahun sampai ke 20 tahun, kalau ada 20 surau, 20 masjid ini. Jawabnya kosong per 20, tuan-tuan, kosong. Kita nak menafikan anak kita tidak hilang minat? Ambil dalam rumah kita, tuan-tuan, ambil dalam rumah kita. Pagi ini, pagi Jumaat, tuan-tuan, siapa yang pergi ke surau, pergi masjid, alhamdulillah, imam akan membaca Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat yang kedua akan membaca surah Al-Insan, ada sujud sajadah. Anak yang mana turun, tuan-tuan? Anak yang mana turun? Anak yang mana meraihkan surau? Anak yang mana meraihkan masjid? Atau diri kita sendiri? Kita raihkan surau, kita raihkan masjid. Saudara-saudara, kita ambil dalam keluarga kita saja.
Tuan-tuan, rumah kita ada 3 bilik. Kebanyakan tuan-tuan rumah tuan-tuan kat sini apartmen ada 3 bilik. Bila kalau misalnya tuan-tuan dengar bilik yang pertama dibacakan Al-Quran selepas subuh? Bila tuan-tuan dengar bilik yang kedua dibacakan Al-Quran selepas subuh? Bila tuan-tuan dengar bilik yang ketiga dibacakan Al-Quran selepas subuh? Anak kita tak baca Quran, kita tak baca Quran sebab kita tak tahu nak baca Quran. Saya ada satu ustazah lulusan daripada Azhar University. Namanya Ustazah Umi Kalsum. Ustazah Umi Kalsum, tuan-tuan, bagus. Bertapak di Kelang. Dia merupakan satu institut membaca Al-Quran khusus untuk orang-orang dewasa. Institut membaca Al-Quran khusus untuk orang dewasa di Kelang. Dibuat oleh Ustazah Umi Kalsum, lulusan daripada Universiti Azhar. Apa dia kata, tuan-tuan? Yang datang ni doktor, dia bagi tahu saya di dalam program saya. Saya ada program, tuan-tuan, Facebook saya jemput teman-teman doktor, profesor dan sebagainya untuk bincang hal-hal agama. Dalam program tuan-tuan boleh pergi Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Apa tuan-tuan? Umi Kalsum kata, Masya Allah yang datang doktor, ada umur 50, ada umur 60, ada umur 70. Sebahagian daripadanya tak kenal huruf. Saudara, sebahagian daripada mereka tak kenal huruf. Tuan-tuan, ustazah tu cubalah nak bantu orang-orang yang dah berumur ni. Paling tidak, tuan-tuan, bacaan-bacaan rukun sembahyang ni betul. Apa, tuan-tuan? Yang pertama Fatihah rukun. Yang kedua tahiyat akhir itu rukun. Kata Ustazah Umi Kalsum, kita minta baca Fatihah, tuan-tuan. Kalau ada Tan Sri Hasan Azhari masa hidup lagi, dia akan menggelengkan kepala, tak approve dengan bacaannya. Saudara. Dan tuan-tuan, daripada kajian yang dibuat oleh Ustazah Umi Kalsum, tak ada orang yang tasmih. Di tempat mereka ada orang hafaz Quran. Di tempat mereka ada imam, di tempat mereka ada bilal, di tempat mereka ada khatib, di tempat mereka ada nujah, di tempat mereka ada ustaz-ustaz. Tetapi tak ada orang yang ambil inisiatif berdepan dengan imam, bilal, ustaz-ustaz, penghafaz Quran di kawasan mereka untuk tasmih bacaan Fatihah, tasmih tahiyat akhir. Saudara-saudara, bila masa ni kita kena tasmih atau tak kena tasmih? Fatihah ni kita kena tasmih. Mesti. Macam mana, tuan-tuan? Minta maaf saya sebut kata tuan kalau saya meninggikan suara. Kita kena tasmih. Betul tak bacaan kita? Tanya dengan imam tempat kita, tuan-tuan. Tuan Imam, lepas sembahyang Isyak nanti boleh tak bagi masa saya 10 minit? Saya nak minta ditatip tasmihkan, saya nak baca Fatihah. Tuan-tuan, Tuan Imam semak di mana yang tak betul bagi tahu saya, dan insya-Allah daripada itu saya akan cuba membetulkannya. Saya tanya imam-imam, tuan-tuan, imam-imam ni kawan-kawan kita. Tak ada, tuan-tuan, yang datang kepada imam tasmih, yang datang kepada bilal tasmih, yang datang kepada nujah tasmih, yang datang kepada ustaz tasmih. Worst, the worst scenario is for our beloved wives. Kita tak tahu dah kahwin 27 tahun. Isteri kita boleh baca Fatihah ke tak boleh baca Fatihah? Kita tak tahu dah kahwin 27 tahun. Isteri kita boleh baca tahiyat akhir ke tak boleh baca tahiyat akhir? Sebab suami tak pernah tasmih bacaan Fatihah isteri. Suami tak mendatangkan ustaz dan ustazah untuk tasmih Fatihah, untuk tasmih tahiyat akhir bagi isteri kita. Nombor 2, tuan-tuan, saya nak mengatakan hilang minat kepada agama. Tuan-tuan tengok masjid dan surau saja. Anak mana yang pergi masjid, anak mana yang pergi surau umur 15 sampai kepada 20 tahun. Pagi tadi, tuan-tuan, pagi tadi subuh Jumaat,
Ibu segala hari, penghulu segala hari. Adam alaihissalam dilahirkan pada hari Jumat. Adam alaihissalam, tuan-tuan dan puan, bukan dilahirkan, dibentuk oleh Allah pada hari Jumat. Dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumat. Makan buah khuldi pada hari Jumat. Dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumat. Mohon ampun kepada Allah bersekian lamanya. Pengampunannya diterima oleh Allah pada hari Jumat. Adam alaihissalam wafat pada hari Jumat. Dan hadis mengatakan kiamat akan berlaku pada hari Jumat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumat. Saudara, ada anak-anak kita yang merasakan hari Jumat ni special? Is there any specialty, the feeling of making hari Jumat a special day in the minds, in the heart of our own children, ourselves? Ada tak tuan-tuan gambaran di rumah kita hari Jumat hari ini? Penghulu segala hari, ibu segala hari, Ummul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Ada tak berbeza hari ini daripada bangun subuh tadi pukul 6 atau pukul 5.45 sampai sekarang ni? Ada tak perbezaannya? Kalau tak ada perbezaan, anak kita tak bangun subuh lagi pagi tadi. Kalau tak ada perbezaannya tuan-tuan, anak-anak kita bangun pukul 9, pukul 8 pagi-pagi tadi. Kalau tak ada perbezaan, anak kita tuan-tuan tak pegang Al-Quran pada pagi tadi. Kalau tak ada perbezaan, anak kita tidak sembahyang berjamaah bersama dengan kita atau tidak bersama dengan kita pada pagi tadi. Kalau ini tuan-tuan berlaku dalam kehidupan kita, keluarga kita, artinya, saudara, fenomena hilang minat agama memang berlaku dalam keluarga kita. Saudara nak mengakui ke sila, saudara tidak nak mengakui pun sila. Ambil penglibatan anak-anak kita tuan-tuan dan puan pada majlis ilmu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, di mana-mana masjid, di mana-mana surau, masya-Allah tuan-tuan, ada saja ustaz dan ustazah bagi majlis ilmu. Kuliah subuhnya ada, kuliah maghribnya ada, kuliah duhanya ada, qiyamul lailnya ada. Tapi mana participation? Baru-baru ni tuan-tuan ya, 2 minggu yang lepas saya pimpin qiyamul lail di Nusa Putra tuan-tuan, di Nusa Putra. Daripada kehadiran dalam 4-5 soft tuan-tuan dan puan ya, nak cari anak umur 15 sampai 20 tahun, zero tuan-tuan, zero. Pengurusi punya aktif, pengurusi tuan-tuan, pengurusi punya aktif. Memberitahu teman-teman, sahabat-sahabat surau-surau di bawah surau besar, surau induk. Saya bagi itu di surau induk. Banyak lagi surau-surau. Semuanya sudah dibagi tahu. Dan penekanan kepada anak-anak muda ni. Sebab saya akan memberikan satu sentuhan khas kepada anak muda. Tapi no one to be seen. No one youngsters to be seen. Ambillah tuan-tuan ni. Di tempat tuan-tuan, insya-Allah ada sambutan-sambutan event-event Islam. Apa dia sambutannya? Ma'al Hijrah. Apa sambutannya? Isra' Mi'raj. Apa sambutannya? Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sambutannya tuan-tuan? Tahun baru Hijriah. Berbagai-bagai tuan-tuan. Di mana anak kita? Tuan-tuan kalau tanyakan anak tuan-tuan dan puan, apa di Isra' Mi'raj? Saya yakin tak ada banyak anak kita yang boleh menjawab apa di sebenarnya Isra' dan Mi'raj. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Persoalannya tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan boleh bagi tahu saya kalau 2 minit lagi sebelum azan. Azan ko apa azan subuh? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Saya takut terlajak. Boleh? Boleh bagi tahu saya? 2 minit, 3 minit sebelum azan. Sekarang jam saya. Boleh bagi tahu saya? Siapa? Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Imam. Tolong bagi tahu saya. Masya-Allah, Datuk Bakar, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ya. Saya nak meneruskan. Apa yang saya katakan fenomena isu yang besarnya ialah anak kita, diri kita yang tua pun nampaknya kurang minat kepada agama. Minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf, banyak-banyak minta maaf. Kami jamaah 11 orang tuan-tuan. Saya bersama dengan teman-teman 11 orang
Khuruj fi sabilillah 4 bulan tuan-tuan. Hari ini hari yang ke-38. Hari ini hari yang ke-38 kita bertapa di precinct 9. Surau Al-Muhajirin di sektor 9, di precinct 9. Sebelum itu tuan-tuan, okey, 15 minit lagi. 1.15, saya berarti 1.15. Sebelum tuan-tuan tuan, insya-Allah kami bertapak di sini tuan-tuan. Kami bertapak di Masjid Besi, Masjid Tuanku Mizan ni tuan-tuan, kita bertapak di sini. Tak kurang daripada 11-12 hari kita bertapak di sini. Apa kita buat tuan-tuan puan? Kita buat antaranya kita ketuk pintu ke pintu, rumah ke rumah, lorong ke lorong, lorong ke lorong, tingkat ke tingkat, level 1, level 2, level 3, apartmen. Apa dia tuan-tuan kita buat? Kita nak mempersilakan teman-teman dengan penuh hormat. Datanglah ke masjid ini, datanglah ke masjid ini, datanglah ke masjid ini. Hari pertama kita datang, kita zuhur dekat sini tuan-tuan. Minta maaf, saya minta maaf kepada Tuan Imam, saya minta maaf, tapi ini realiti. Kami datang berzuhur di sini tuan, berzuhur kami 11 orang. Tuan-tuan orang tempatan di sini, kami 11 orang ni, kami orang luar. Kami dalam jamaah 4 bulan. Betul-betul tuan-tuan yang ada dekat sini yang saya tengok 2 orang. Ketika itu zuhur, 2 orang tuan-tuan, 2 orang. Masjid sebesar ini tuan-tuan, 2 orang. Minta maaf, saya minta maaf tuan-tuan. I'm not criticizing anything. I'm just stating facts. I am stating facts. Tidakkah itu menunjukkan hilang minat kepada agama? Memanglah mungkin ada surau di sana sini, ada surau di sana. Sekali-sekali tuan-tuan, raikanlah rumah Allah yang besar ini, rumah Allah yang hebat ini, rumah Allah yang ikonik ini. Saudara, sebab itu satu lagi tuan-tuan yang saya sebut, anak-anak kita bahasa hariannya tuan-tuan, bahasa hariannya, adakah bahasa hariannya yang disebut tuan-tuan? Subhanallah, bahasa hariannya Alhamdulillah, bahasa hariannya Allahu Akbar, bahasa hariannya La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, bahasa hariannya Astaghfirullahalazim, bahasa hariannya Allahu Akbar. Adakah bahasa-bahasa harian? Itulah zikir-zikir harian tuan-tuan. Nak mengatakan kita seorang muslim atau tidak seorang muslim, kata-kata yang keluar daripada mulut kita hari-hari, kata-kata itu has got to refer to the greatness of Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu has got to refer to, tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak fikir? Akhirnya tuan-tuan puan, kalau kita boleh tinjau tuan-tuan puan, kotak minda anak-anak kita, kotak minda saya lah, kotak minda kita dekat sini tuan-tuan, kotak minda kita, our mental faculty tuan-tuan puan, betul ke mental faculty kita ni? Kita berikan tuan-tuan puan, insya-Allah tuan-tuan, dengan selayaknya, masa yang selayaknya, effort yang selayaknya, tuan-tuan puan, apa lagi? Kita bagikan tuan-tuan puan, insya-Allah ilmu yang selayaknya, apa lagi tuan-tuan? Perkenalan kita dalam masyarakat, nak berkenalan dengan guru agama, dengan ustaz, dengan ustazah, dengan imam, dengan bilal, dengan siap, nak ubah seluruh tuan-tuan rangkaian network persahabatan kita ini. Tuan-tuan dan puan yang saya nak sebutkan, akhirnya saya ingin menyebutkan begini tuan-tuan. Pertama tuan-tuan dan puan, saya mengatakan apa kesannya akan berlaku kalau sekiranya anak kita hilang agama, hilang minat, bukan hilang agama, hilang minat kepada agama. Kesannya pertama tuan-tuan tengok, baru-baru ni salah seorang daripada peserta kita, Datuk Seri Pak Hamid Rejab, yang bersama dengan kita 11 hari tuan-tuan, menghadiri satu jenazah, memberi penghormatan akhir kepada jenazah. Imam tuan-tuan sebelum sembahyang jenazah menghadap makmum. Imam bertanya kepada makmum itu, saya tahu ada 3 orang anak ni yang sudah besar, berumur 30 tahun lebih. Di mana anak itu? Saf pertama tak ada seorang pun anak dia yang mati. Saf yang kedua tidak ada seorang pun anak dia yang mati. Saf yang ketiga tidak ada seorang pun anak dia. Saudara, masjid ini saya tak tahulah kalau ada jenazah dekat sini.
Imam buat pengumuman, tuan, imam buat pengumuman. Hari ini hari Jumaat, kita ada jenazah seorang perempuan berumur 67 tahun. Selepas habis sembahyang Jumaat, kita akan lakukan sembahyang sunat jenazah. Biasanya 80% akan meninggalkan masjid, tinggal 20%. Yang tua-tua yang nak mati itulah dia akan sembahyang jenazah. Sebagian daripada kita tak pernah sekalipun sembahyang jenazah dengan sempurna. Sebahagian daripada kita, anak-anak kita tak pernah membayang jenazah sekalipun sembahyang jenazah dengan sempurna. Tuan-tuan, kalau mati besok tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan di mana anak kita. Siapa yang nak mentalkinkan kita tuan? Siapa yang nak mentalkinkan kita? Siapa yang nak membisikkan kita bila kita? Ayah, ucaplah la ilaha illallah. Ayah, ucaplah la ilaha illallah. Ayah, ucaplah la ilaha illallah. Anak yang tak turun ke masjid, anak yang tak turun ke surau, anak yang tak baca Al-Quran, anak yang tak tahu nak baca Quran, anak yang tak pandai baca Al-Quran, anak yang tuan-tuan nampak hidup dengan budaya hedonisme, budaya syahwat, budaya nafsu. Apa pertolongan yang anak boleh bagi kepada kita? Mengaki tuan-tuan, semuanya meninggalkan kubur. Semuanya. Kereta-kereta mewah tinggalkan kubur tuan-tuan, pangkat-pangkat mewah tinggalkan kubur. Apa pun yang mengikuti jenazah itu 3 perkara. Pertama tuan-tuan, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama yang dimanfaatkan. Ketiga ialah doa anak yang soleh, anak yang solehah. Doa anak yang soleh, doa anak yang solehah. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri saya, bukan tanya tuan, saya nak tanya diri saya. Bila anak kita nak berdoa? Ayah kita, mak kita dah mati 14 tahun, 20 tahun yang lalu. Saudara, doa apa yang kita bagi kepada roh ibu dan ayah yang berada di alam barzah? Macam mana kita nak berdoa? Apa doanya? Apa doa yang maksud? Doa yang digalakkan, yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk mereka yang telah pergi, yang berada di alam barzah. Apa dia doanya? Saudara, dikatakan tuan-tuan, berdoa seorang anak Adam, umat Muhammad, dalam doa itu tidak menyebut nama ibu dan ayah, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi bertemu dengan Allah. Doa itu tergantung-gantung, tidak sampai ke langit, tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Dan saya nak menyebutkan tuan-tuan apa, insya-Allah tuan-tuan akan tinggalkan semuanya kepada anak-anak kita. Tuan-tuan tinggalkan harta kepada anak-anak kita. Tuan-tuan tinggalkan semua rumah, ladang kepada anak-anak kita. Tuan-tuan tinggalkan kemewahan kepada anak kita. Tuan-tuan tinggalkan pangkat yang besar kepada anak kita. Tetapi bimbang-bimbang saya dan tuan-tuan tidak meninggalkan agama kepada anak kita. Inilah tuan-tuan dan puan yang saya dah sebutkan. Tuan-tuan dan puan ya, saya tadi baca tuan-tuan ya, satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Wahai anak-anak muda di hadapan saya, wahai anak-anak yang disayang, anak-anak yang dicinta, tak ada benda dalam dunia yang paling sempurna melainkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada benda, tidak ada perkara yang menyaingi, melebihi tinggi Islam. Islam is so high. Nothing is in this world is above Islam. Nothing in the world, whatever yang terletak di atas Islam tak ada. Tinggi dia Islam. Atas nama tinggi dia Islam, maka kita tinggilah sayang kita kepada Islam. Tuan-tuan, atas tinggi ni Islam, atas perfect ni Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Agama Islam has been perfected. The perfect religion is Islam. It is a perfected religion. Yang inilah kita nak tinggalkan pada anak-anak. Jangan anak-anak kita tak kenal Islam. Jangan anak kita tidak mengamal Islam. Jangan anak kita mencurigai Islam. Jangan anak kita tuan-tuan mempersoalkan hal-hal akidah, hal-hal syariah, hal-hal akhlak yang berkaitan dengan Islam. Satu perkara yang terakhir tuan-tuan dan puan ya. Dulu masa saya jadi exco Kerajaan Negeri Selangor tuan-tuan dan puan. Inilah tentang pengaruh, macam mana pengaruh Kristian tuan-tuan dan puan. Kristianisasi, pengaruh Kristianisasi. Kita kena tengok tuan-tuan dan puan. Anak yang tak sembahyang, anak yang tak pergi masjid, anak yang tak baca Quran, tuan-tuan ya.
anak yang tidak dididik dengan agama, anak yang tidak ada ilmu agama, anak yang tidak ada penghayatan agama, anak yang tidak tumbuh besar dalam agama, anak-anak inilah yang paling susceptible kepada gerakan kristianisasi yang sekarang sedang berlaku hebat di bumi Malaysia ini. Apa yang ada pada anak kita? Minta maaf tuan, minta maaf. Apa yang ada kepada anak saya, apa yang ada kepada anak kita, kalau datang tuan-tuan ya, maha guru Kristian untuk mengkristiankan dia dengan berbagai-bagai tawaran demi tawaran demi tawaran kepada mereka, tuan-tuan. Apa yang anak-anak kita tak boleh, tuan-tuan? Kalau misalnya imannya tidak ada, imannya tuan-tuan tak ada pun, di belakang giginya pun tak ada iman. Macam mana kita nak melawan tawaran-tawaran? Macam mana mereka tuan-tuan nak resist? How can they resist of all those offers? Of all those offers, the material offer given by the Christian people kepada orang Islam untuk menukar agamanya. Saudara, setengah daripada kita rasa perkara ini kecil, tapi pasal saya tuan-tuan, saya ada satu yayasan nama Yayasan Murni Akidah namanya, tuan-tuan. Kita faham, tuan-tuan, macam mana gerakan-gerakan ini. Saya nampak, tuan-tuan, gerakan-gerakan ini, tuan-tuan. Target mereka ialah anak-anak kita. Target anak kita yang tak minat agama. Target anak kita yang tak pergi masjid. Target anak kita yang berpoya-poya. Target anak kita yang tenggelam dengan berbagai gadget-gadget yang ada di tangan mereka. Target mereka yang anak yang tak turun masjid, anak yang tak turun surau, anak yang tak ada ilmu agama, anak yang tak boleh baca Fatihah, anak yang boleh tak baca tahiyat akhir. Inilah dia. Tuan-tuan puan ya, mereka sudah mengkajinya. Ratus tahun mereka mengkaji. Mereka datang, tuan-tuan, daripada Argentina. Mereka datang daripada Holland. Mereka datang daripada France. Mereka datang daripada Kanada. With all the equipment that they have, fully equipped untuk convert kita, tuan-tuan, daripada menjadi orang Islam kepada menjadi Kristian. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, dalam keadaan anak yang tidak minat agama, hilang minat kepada agama, apa nak jadi 10 tahun lagi? Apa nak jadi 20 tahun lagi? Apa nak jadi kepada kehidupan keluarga kita? Apa nak jadi kepada kehidupan masyarakat kita? Dan apa nak jadi kepada kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya, tuan-tuan, akhirnya. Saudara-saudara, kami ini dalam 4 bulan, tuan-tuan, 4 bulan khuruj fi sabilillah. Tuan-tuan, insya-Allah sekarang ni bertapak di surau Al-Muhajirin di precinct 9, tuan-tuan. Saya nak jemput, tuan-tuan, Saya dah umur 74 tahun, tuan-tuan ni. Tapi saya masih ragu-ragu kalau bertemu dengan Allah. Ada tak senjata saya nak bertemu dengan Allah? Ada tak bahan-bahan saya nak bertemu dengan Allah? Ada tak, tuan-tuan, resources yang ada kepada saya, iman untuk bertemu dengan Allah? Oleh kerana saya fikirkan, tuan-tuan, saya mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Jadi saya meredakan diri saya 4 bulan, tuan-tuan, meninggalkan kampung halaman. 4 bulan meninggalkan rumah, 74 tahun. Datuk Seri Pahmin 75 tahun. Tuan-tuan, kemudian tu Dr. Fathi dalam kumpulan kita, tuan-tuan, 75 tahun. Kemudian tu kita ada Datuk Sahimi 55 tahun. Kita ada Datuk Zulkifli Zainal Abidin, tuan-tuan ya, seorang pilot, senior pilot dalam MAS, 46 tahun menjadi pilot dalam MAS. Daripada bawa Fokker Friendship sehinggalah kepada bawa Airbus 380, tuan-tuan, bersama dengan kita, semata-mata untuk mengimprove di self development ataupun islah diri Islamically, islah diri in terms of knowledge, islah diri in terms of skilling, islah diri in terms of amalan, islah diri in terms of akidah, islah diri in terms of akhlak. Saya nak jadi ayah yang baik, saya nak jadi suami yang baik, saya nak jadi jiran tetangga yang lebih baik, saya nak jadi anggota masyarakat yang lebih baik. Akhirnya saya nak jadi umat Muhammad dan hamba Allah yang lebih baik. Maka bertemulah dengan Allah dalam keadaan disebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diharap ayat ini menyeru saudara, ayat ini menyeru saya, masuklah dalam jemaahku, masuk dalam syurga bersama dengan jemaah-jemaahku, jemaah yang membesarkan Islam, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan ya, tuan-tuan marilah sama-sama, tuan-tuan, bila ada masa lapang, tuan-tuan datanglah, tuan-tuan, insya-Allah precinct 9, surau Al-Muhajirin. Di situlah kita beroperasi paling tidaknya dalam 2 bulan atau sebulan, tuan-tuan, sebulan kita beroperasi dari situ. Datanglah, tuan-tuan.
bertemulah dengan kita, berbincang-bincanglah dengan kita, tuan-tuan bermuzakarahlah dengan kita untuk sama-sama mendapatkan tuan-tuan insya-Allah ragam agama, jiwa agama, hidup agama yang agak murni untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada masjid. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada saudara, minta maaf tuan-tuan kepada tuan-tuan dan puan. Berjumpa lagi, jumpa kita di precinct 9 surah Al-Muhajirin nanti insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.